Apa-apa. Okey, aku dah mula. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni kita akan berpuisi sedikit. Kita ada tetamu khas kita, Saudara Ben Sali, yang akan lakukan upacara bedah puisi untuk buku Trisula Kata dari daerah M. Okey, silakan. Kudu atas dia bagi kuat. Kalau orang tak dengar. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Jadi pada petang ni kita akan cuba dalam masa, saya ingat sejam lah, untuk kupas puisi saudara Arafat Hambali daripada buku Trisula Kata. Arafat ada buku dia, Arafat? Terima aku tak? Kuning. Kalau ambil aku dah tengok. Kau tak nak ambil buku aku. Jadi apa nama kita, saya tak nak pergi ke situ dulu. Saya nak pergi pada cerita sebelum dia lah. Kita akan pergi ke sebenarnya apa saya terus apa itu puisi lah. Apa itu puisi lah. Kita akan saya secara ni lah, saya akan ke depan ke belakang sedikit tentang apa yang melatari untuk kupas buku ni lah. Kupas buku puisi ni, Trisula Kata dari daerah M, Saudara Arafat Hambali, Faris Najmuddin Yusof. Kalau korang tak dapat lagi, cari dia. Tapi dekat dia pun ada 3 naskah. Ada 4 kot. Bawa. Hang bagi kan? Maksud dia hang dapat kan? Maksud dia siapa baca puisi dapat buku. Dapat CD. Hari ni dia nak bagi siapa baca puisi dapat CD. Dapat buku tak? CD, baik. Okey, ini cerita apa yang melatari dia lah. Apa dah? Buku habis, baik. Jadi pada satu masa baru ni, saya ada sembang, kami di Kuala Lumpur, kami buat satu event lah. Kubu. Kalau korang follow saya punya Facebook lah. Kubu ni kuliah buku lah. Kami bincang, adakah puisi sudah mati? Kalau perbincangan falsafah dia ni, adakah Tuhan sudah mati kan? God is thought. Tapi yang kita nak dengar bincang ni, adakah puisi sudah mati tak? Kawan saya nama dia Atok, dia cakap puisi, dia tak lihat puisi sudah mati. Dia tengok hidup puisi ni, dia kata. Jadi Atok, kawan saya tadi, disebutkan beberapa nama seperti Fin Jamal, Fazlina Syamsuddin, dan beberapa nama lagi yang saya tak kenal lah. Kemudian perkataan Atok tadi, kawan saya tadi, disokong oleh beberapa rakan yang lain, yang kemudian dia mengatakan bahawa cara melihat sesuatu itu subjektif. Berdasar daripada sudut pandang mana kau tengok. Macam sekarang saya tengok awak depan saya kan, tapi awak pula tengok yang di hadapan awak lah saya pula. Maksud dia subjektif pandangan dia. Maksud dia kau tengok puisi ni dah mati berdasarkan view dari sudut pandangan mana. Macam ada ni yang baru lah. Tak adalah baru, ni penemuan saya lah. Kita ingat kita duduk tak? Kita diam kan? Tapi sebenarnya berjalan. Ini saya punya ni lah. Jadi berdasarkan pandangan mana kau tengok tadi? Jadi kawan saya tadi cakap, bila saya cakap puisi dah mati, Atok kawan saya tadi pula cakap puisi tak mati, aku tengok hidup juga. Jadi seorang lagi kawan mengatakan mati dan hidup ni subjektif bagi dia. Berdasarkan dari sudut daripada sudut mana yang kita lihat. Baik, saya ni regilah. Saya cakap saya tak pasti dari sudut mana Atok kawan saya tadi melihat bahawa puisi masih hidup. Dari sudut mana kau lihat puisi ni masih hidup?
Baru ni dekat KL ada 2 event puisi yang besar lah. Satu, dia bukan event puisi sajalah, ada event jual buku jugalah. Satu Kuala Lumpur kita punya dengan Exotic Kata. Dan satu lagi acara Himpunan Seniman Kampung Warisan. Saya tak pergi lah yang tu. Tapi saya tetap mempertahankan bahawa puisi sudah mati. Baik, kenapa saya cakap macam tu kan? Kerana saya kata bolehkah kita mengatakan bahawa puisi masih hidup hanya dengan menyebutkan beberapa nama? Fazlina Syamsuddin, kita sebutkan Fin Jamal. Tapi dia, adakah sebut dalam jumlah yang tak sampai 10 jari ni kita mengatakan puisi masih hidup? Kalau kita boleh buat test pun, balik nanti korang masing-masing boleh buat test. Kita ambil satu kertas, ambil satu pensel atau pen, tulis berapa sangat pemuisi baru yang kita tahu. Sekolah kita, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, ajar apa? Ajar bahasa Melayu untuk apa? Akhirnya budak-budak tu tak menulis buat juga pun. Jadi ini ada satu benda yang perlu disemak kembali lah. Jadi sebab takkanlah sampai bila nak asyik Pak Samad, Pak Sako, Pak apa kan? Ni dan beberapa nama SN. Bagi saya itu tak memadai lah. Jadi saya masih berpandangan bahawa puisi sudah mati. Kerana nama-nama penyair baru kalau diminta tulis pun oleh orang hari ni berapa? Tapi kalau sebut nama artis, kita akan tengok berdozen nama lah. Bahkan sebenarnya istilah artis tu sendiri telah dikotorkan. Art maksud dia seni, tetapi telah dilacurkan, telah menjadi satu benda yang so komersial. Jadi yang dekat TV kita ingat artis bukan artis. Sebenarnya dia orang adalah kalau kita kata dia orang adalah, kalau bahasa jahat dia pelacur seni lah. Tapi kalau bahasa yang baik dia artis lah. Tapi sebenarnya itu artis tu dia ada seni lah. Dia akar kata dia pada art. Dia bukan satu benda yang kita tak ada duit. Macam mana kita nak berduit? Jadi kita pergi masuk satu rancangan Maharaja Lawak atau satu rancangan reality TV. Itu bukan art. Itu game show. Itu cara nak buat duit. Itu nak hantar mak ayah pergi haji. No, sekali lagi itu bukan art. Itu adalah cara nak buat duit, cara mudah. Kita ramai-ramai beratur pergi isi borang, kemudian pergi join program reality TV. Dan sebenarnya kalau ikut banyak seniman, dia kata memang program reality TV macam ni memang tengah dalam usaha nak menghapuskan kesenian sebenarnya lah. Sebab tu hari ni kita tengok puisi ni, kita tengok filem pun, filem yang kalau bahasa saya buat filem sampah lah. Filem yang mudah. Filem yang kebanyakannya digerakkan oleh MIG. Jauh kan? Ni kena cakap dia kuat ni. Okey, baik. Jadi adakah itu penanda arasnya bahawa puisi masih hidup? Saya menanyakan. Baik, saya ni senang. Sesuatu itu mesti menghasilkan konsekuensi, atau dalam bahasa lain sebab akibat. Konsekuensi adalah sebab dan akibat. Apakah hasilnya apabila sesuatu pernyataan itu diluncurkan? Apakah yang akan terjadi? Ini konsekuensi dia. Kau cakap sesuatu, apa yang akan berlaku? Apa akibatnya? Ini konsekuensi. Sesuatu itu cuma dianggap penting apabila dapat menghasilkan sebab, dapat menghasilkan akibat. Kalau tidak menghasilkan apa-apa akibat, itu tidak penting. Apakah hasilnya apabila sesuatu pernyataan itu diluncurkan? Apa akan jadi? Apa yang kita akan buat? Apabila kau mengatakan puisi masih hidup, apa yang akan berlaku? Apabila saya mengatakan puisi sudah mati, apa yang akan saya buat? Baik, jadi bagi saya sesuatu pernyataan adalah tak berguna jika tak mempunyai apa-apa kesan akibat, apa-apa saja. Jadi sesuatu benda tu kalau mendatangkan apa benda, mendatangkan kesan, sama ada benda yang kesan yang fizik atau kesan yang metafizik, dosa, atau kalau buat sesuatu salah, curi, kena tangkap, kena pukul, itu adalah penting. Tetapi sesuatu itu adalah tidak berguna apabila tidak menghasilkan apa-apa sebab, tidak menghasilkan apa-apa akibat. Jadi jadi bila saya berpendapat bahawa puisi sudah mati,
ada sesuatu yang perlu dibereskan. Ada sesuatu yang masih belum selesai. Ada rasa tidak tenang dengan keadaan sekarang. Baik. Ada sebuah buku yang kami buat, saya tak pasti ya. Nak jadi tukul ada? Cover buku merah. Tak ada orang bagi. Rafat kedekut. Ada satu buku nak jadi tukul, cover dia cakap, itu buku saya Rafat dan kawan-kawan lain yang buat. Tajuk dia adalah, apakah seni bisa atau mampu, apakah seni bisa memperbaiki hidup? Kita berpuisi macam ni boleh hidup tak? Tulis puisi, buat benda macam ni kan? Apa yang dapat kan? Apa yang korang dapat kan? Awet pun jauh-jauh. Awet pun jauh. Susah. Jadi susah. Apa yang kita dapat? Kita buat benda ni kan? Dalam bahasa lain saya menanyakan, apakah orang-orang hari ini boleh hidup semata-mata dengan menukang puisi? Ini yang saya persoalkan. Adakah dengan jalan kesenimanan seseorang itu boleh hidup? Dia tanya, apakah dengan jalan kesenimanan, dengan art tadi, seseorang tadi boleh hidup? Seni yang bersifat superficial, kosmetik, seperti hiburan-hiburan bodoh yang membodohkan boleh bernafas. Tetapi apakah seni yang membawa keilmuan, pesan-pesan moral, kritik sosial boleh hidup? Apakah seni-seni yang membawa mesej-mesej kritik, pesan-pesan moral, apakah seni-seni macam ni boleh hidup? Saya mempertanyakan. Sebab orang jual Maharaja Lawak boleh hidup, kaya. Nabi itu dah ada rumah banyak kan. Ini bukan satu yang bersifat jealousy atau dengki, bukan. Sebenarnya yang dia orang bawa tu satu yang lawak, lucu, atau apa, atau benda yang berilmu. Kita boleh nilai lah kan. Kalau tak, susah lah. Kita dah pergi sekolah, masuk universiti kan. Kalau kita masih belum boleh menilai sesuatu itu lawak atau sesuatu itu ilmu, masalah lah kita kan. Saya kat sekolah cikgu ajar apa kan. Jadi kalau kita masih belum boleh gagal mengesan ini lawak atau dia ada satu lagi jenis lawak lah. Kalau bahasa orang putih panggil witticism. Witticism ni jenaka pintar, jenaka yang mengajar orang menjadi lebih baik, menjadi lebih bijak. Tetapi jenaka yang diusung yang di dalam TV sekarang adalah jenaka-jenaka yang bodoh. Saya tidak ada istilah untuk jenaka-jenaka yang bodoh. Tapi jenaka yang pintar namanya witticism, wittics. Okey. Penulis-penulis picisan boleh hidup gemuk hasil royalti menulis hal-hal rendah dan murah. Benda-benda yang rendah dan murah boleh hidup. Tetapi yang mengusung karya berilmu, hidup segan mati tak mau. Tadi Arafat lah. Dia nak hidup segan mati tak mau. Tapi tak apalah. Tapi poin dia, apa yang dibawa dalam puisi dia satu benda yang ada mesej-mesej, pesan-pesan moral. Tetapi orang macam ni susah untuk hidup. Tetapi yang menulis benda-benda murah, benda-benda yang rendah, benda-benda yang bersifat untuk keseronokan sementara, orang macam ni boleh hidup. Kalau kita pergi ke kedai buku, novel-novel macam ni banyak. Tebal-tebal pula. Apa yang ada? Ada pada mereka cumalah timbangan berat, tetapi kosong. Sekadar nak berhibur bolehlah kita baca novel-novel macam tu. Kalau terbaru, saya sebenarnya tak suka cakap benda murah lah. Tapi kalau nak bagi korang faham pun mudah. Macam baru ni apa, Suamiku Encik Sotong. Sampai dia adaptasi saja dari satu drama. Satu hari nanti saya fikir akan jadi filem. Dalam bahasa lain, kebodohan telah menjadi satu norma. Kebodohan telah dianggap satu norma masyarakat. Bodoh tidak apa. Yang bermasalah adalah orang-orang yang cakap benda pelik-pelik macam ni. Orang yang cakap benda-benda yang sesat, orang yang cakap benda yang tinggi dia anggap sesat. Tetapi orang yang cakap benda bodoh tidak apa. Dalam satu masyarakat yang bodoh bukan satu dosa. Dalam satu masyarakat yang bodoh, bercakap benda yang pandai adalah satu dosa. Inilah hakikat yang patut kita terima lah. Satu, saya ingat kalau bahasa Inggeris, saya tahu bahasa Inggeris, tapi saya nak sebut dia mungkin akan ada masalah sebutan lah. Mediocre society. Kita hidup dalam satu masyarakat yang bodoh. Yang makan bodoh, hidup dengan bodoh, tidur bodoh, segalanya bodoh. Ini kita. Saya tak akan cakap pasal agama, cakap pasal Tuhan hari ni. Saya akan cakap pasal bodoh saya. Jadi, kebodohan adalah satu norma. Kita main bodoh, kita makan bodoh, apa saja benda. Dan apa benda yang di Malaysia ni boleh dibanggakan? Parti politik pun bodoh. Kita kena anggap betul-betul. Saya kena cakap betul-betul. Saya tidak ada partisan kat sini. Saya minta maaf kalau ada yang partisan. Jadi, tapi kalau orang-orang sastra yang serius, yang nak hidup, apa dia buat? Dia terpaksa menumpang teduh, berbumbungkan atap pemerintah atau parti politik, pembangkang, kerajaan, tak kisah, atau organisasi Yahudi.
Ini maksud saya bila saya mengatakan bahawa puisi sudah mati. Baik, saya tak mau berkhutbah terlalu panjang. Maka Arafat Hambali, sastrawan kelahiran Cuping tadi, adalah antitesis, berlawanan dengan apa yang saya cakap lah, kepada kata-kataku. Baik, dia, kalau saya, sebab saya suka buat pembentangan dengan ada nota tu, balik ni boleh tengok dekat Facebook saya lah, saya ada nota kat situ, boleh baca sendirilah. Saya seterusnya, poem atau poet not dead yet, puisi belum mati lagi. Jadi Arafat Hambali bagi saya adalah seorang kritis. Walaupun dia kurang menyelah di kalangan aktiviti politik, tetapi dalam dunia kesenimanan, nama Arafat Hambali perlahan-lahan menapak naik. Ini macam bodek sikit lah. Lepas tu duduk jauh dia tak dengar. Sedar tak sedar, sudah ada beberapa buku kompilasi antologi dengan penulis penyair lain lah. Baik, saya nak cakap mudah ya. Kita tak kenal Muhammad Ali tau. Tapi kita kena artis-artis lain tau, yang saya fikir apa sumbangan mereka saling menghiburkan kita pada waktu malam. Tapi seseorang, saya ingat dekat buku yang kat sini ni, ini lebih berfaedah lah daripada banyak rancangan-rancangan TV yang lebih menghibur kan. Ini adalah pesan-pesan ni, tapi buku ni orang nak sentuh pun takut. Saya tidak tahu mengapa lah. Tapi kalau dibuka depan kita sekarang adalah skrin TV, orang bercakap benda-benda yang lucu, atau katalah Azhar Idrus sekalipun, orang akan datang berpusu-pusu. Kerana ini lawak. Orang suka lawak. Segala benda kat Malaysia ni telah menjadi lawak. Dan saya pun terpaksa bercakap benda-benda lawak juga. Kalau tak, korang akan boring. Tapi kita takkan melawak-lawak sangat lah. Sebab bagi saya sudah berhentilah. Kita betul terang. Sampai bila budaya ilmu semua nak dilawakkan? Baik. Jadi kami ada berbuat beberapa hari ini tentang seni dan sastra dan cabaran sastra di negeri-negeri Melayu. Tetap baca membangun. Macam Perlis. Saya tak pasti. Saya tengok dalam 2-3 hari Rabu sampai ke hari Sabtu, nak masuk Ahad dah, saya tak jumpa kedai buku. Saya pun tak faham apa yang orang-orang pergi baca buku. Buku apa yang korang baca? Saya jadi kecewa. Jadi saya jadi sedih. Saya pun nak balik dah. Saya ada buku jalanan lah. Saya ingat tak ada buku jalanan perlu kan. Tapi masalah dia, bila tidak ada kedai buku, apa masalah? Apa yang akan berlaku? Orang tengok apa masalah dia? Tidak ada kedai buku, tidak ada orang mati. Orang masih boleh hidup, masih ada tasik, masih boleh tiup balon, masih boleh bermain-main di waktu petang. Apa dia? Tak, bila tidak ada satu buku, kita tidak ada satu kedai buku, tidak ada kebudayaan yang dalam sebuah negara yang baik, ada buku, kita sedang menunggu untuk menjadi satu masyarakat yang nak mampus. Kita akan mampus kejap lagi sebab apa yang membezakan kita dengan haiwan? Saya selalu menyatakan benda ni lah. Saya seorang yang kritis terhadap mahasiswa. Bila orang mengatakan bahawa yang perlu dipentingkan adalah tentang harga rumah, tentang kos hidup, tentang harga makanan, tetapi semua itu tadi, kalau kita istilahkan dalam perkataan yang mudah, kalau bahasa Inggeris kita panggil sebagai shelter atau pelindungan, atau mencari rezeki sebagai proses makan dan minum. Itu adalah proses yang dilakukan oleh binatang juga. Binatang makan, minum, binatang berteduh. Itu binatang. Apa yang membezakan kita dengan binatang? Apa dia? Bagi satu jawapan sikit tau. Saya macam bimbang lah kan. Saya cakap seorang. Apa dia? Apa yang membezakan kita dengan binatang? Tolong budak universiti. Pengetahuan. Baik. Budak buku jalanan. Membezakan kita dengan binatang. Akal. Baik, akal, pengetahuan yang membezakan kita secara bukan intangible, satu benda yang boleh disentuh adalah buku. Macam mana nak sentuh akal? Tak boleh. Kita pergi sekolah, suruh cikgu tunjuk sekolah, tak payah sebut pasal Tuhan pun. Suruh cikgu tunjukkan kepada kita akal, tak boleh tunjuk akal. Suruh cikgu tunjuk pengetahuan, boleh tunjuk tak? Pengetahuan lah satu benda intangible, akal lah satu benda intangible, satu benda yang tidak boleh sentuh, bukan Tuhan sahaja. Ini masalah etis-etis lah. Etis tak faham. Dia ingat yang tak boleh sentuh ni Tuhan saja. No, akal pun tak boleh sentuh. Tetapi ini yang membezakan kita, fundamental kita dengan haiwan. Jadi shelter, perlindungan dengan makan dan minum, proses mencari rezeki tadi, haiwan pun mengalaminya. Kalau kita mengatakan benda itu lebih penting, maka kita dengan haiwan tidak ada bezanya. Monyet di hutan, harimau, karnivor, omnivor, herbivor, semua benda ni penting. Dia ada tempat perlindungan, dia ada shelter ya, tak kisah sarang lebah ke ataupun kandang ke, ada perlindungan, makan, semua binatang kena makan, semua binatang kena minum, sama macam manusia. Apa yang membezakan kita dengan mereka? Jadi seperti yang disebut oleh sahabat-sahabat tadi, akal dan pengetahuan. Jadi akal dan pengetahuan dia benda yang tidak intangible, yang boleh ditunjukkan adalah buku. Kalau kita pergi sekolah dan tidak ada buku, itu masalah. Kita pergi sekolah, cikgu ajar akal. Pengetahuan tak ada.
Mesti ada buku. Sekolah yang tidak ada buku itu bukan sekolah. Itu masalah. Jadi tidak ada. Bagi saya ni buku itu adalah satu benda atau produk daripada akal dan pengetahuan. Jadi bila Perlis tidak ada kedai buku, kau fikirlah apa akan jadi kan? Saya sebagai orang Melayu Islam bersedih. Maksud dia kecewa jugalah. Sebab buku menunjukkan tanda peradaban. Teruk. KL memang teruk. Saya cakap korang orang KL memang teruk. Sangat bullshit KL. Tapi seteruk-teruk KL masih ada buku. Buku belum mati di KL. Saya tidak angkat KL sebab KL memang huru-hara habis. Saya jumpa di tempat di negara-negeri membangun, Perlis, Kedah, negeri Melayu, lebih baik keadaannya. Tapi keadaan yang baik macam ni menyebabkan kita menjadi satu masyarakat yang pasif. Yang kita hanya duduk dengar menerima. Dan kita anggap okey. Kita hanya bergembira dengan belon. Tapi kita tidak rasa apa-apa bila kita tidak ada buku. Oh, bagus. Janganlah kau pegang lah. Yang banyak sangat nak pegang jatuh ni. Aku pun tengah buat cool ni. Okey. Baik. Saya cakap bahawa bila sastra, seni, yang benda yang ilmiah tidak ada, kita tengah menunggu masyarakat kita, masyarakat yang sedang nak mampus. Saya cakap bawah lah. Tapi bila saya tengok Arafat, bagi saya dia ada seorang anak muda yang menanti masa untuk beraksi dengan lebih serius. Baik, ini macam banyak bodek jugalah. Karya yang dihasilkan dia ni banyak pengagum pada karya Anwar lah. Tapi sudah tampak banyak beberapa perubahan. Baik. Jadi ada anak-anak muda pula, apabila dia buat sajak, menjadi satu masalah dia. Kerana saya tak pasti di sekolah ajar apa. Ajar Komsas, kemudian apa? Ajar Komsas, kemudian seorang budak tadi dia tidak boleh menulis dengan baik juga. Kerana cikgu mengajar untuk cukup kering. Bunyi kering dia akan habis belajar. Sedangkan pelajar ni, kata kalau Imam Syafi'i cakap, belajar adalah satu benda yang berterusan, masa yang panjang. Tapi kalau mengajar ada waktu punch card dia, time dia habis, saya tidak akan belajar apa-apa. Saya drop out, saya tak habis belajar. Dan memang pun inilah falsafah sebenarnya orang yang belajar. Belajar tidak akan habis belajar. Selagi kau masih hidup, selagi tu kau kena belajar. Siapa yang kata belajar dah habis, dia tengah melakukan, dia tengah buat satu pernyataan yang bodoh. Dia sudah tidak mau belajar lagi, dia sudah mau menjadi bodoh. Bila orang cakap saya sudah habis belajar, dia tengah mengatakan saya mahu menjadi bodoh. Dan kita patut mengatakan, wahai bodoh, sedar diri. Tidak ada habis belajar. Cuma dalam bahasa lebih mudah itu adalah berhenti belajar formal. Saya setuju itu. Tapi belajar informal, tidak ada satu benda yang tidak ada titik nokta, tidak ada khalas, terusan. Jadi ada anak-anak muda bila buat sajak protes. Saya ada nak buku Puisi Jadi Senjata 1 dengan 2. Kalau tengok kita bila kita rajin dengan buku, baru kita tahu suatu buku itu baik atau tidak. Maksudnya dia proses. Kita akan baca satu buku. Kalau tanya saya, Ben, buku apa yang patut dibaca? Saya tekan dekat pergi mampus kau. Baca buku apa pun. Kau baca komik, baca URT, baca je. Sampai satu masa kau akan muntah. Kau akan tak boleh menahan benda yang sama lagi. Kau rasa fuck, celaka. Saya minta maaf mencerut, saya dah biasanya. Maksudnya kau rasa dah tak boleh muat dah. Tapi bagi saya, kalau orang tanya mula, jangan tanya soalan yang tak perlu. Baca apa saja. Saya dalam tanda pun saya baca buku. Tunggu bas pun saya tidak ada kendahan. Saya naik bas, naik kereta api, segala benda baca waktu nak jam, baca. Cikgu tak masuk lagi, baca. Pesara boleh masuk, baca. Jadi baca. Sampai satu tahap kita akan rasa takkan nak baca benda ni je, takkan nak baca benda A sahaja. Kita kalau malam kita muntah. Bagi saya, siapa nak baca komik, saya berdepan dengan pengalaman yang ngeri jugalah. Ayah saya suka baca bakal komik saya lah. Jadi saya agak rasa tersentuh lah kan di sini. Tapi poin saya, kalau ada anak nanti, bagi saya baca saja. Kau baca saja apa benda pun, sampai satu masa kau rasa fuck. Sebab bila aku nak baca benda A sahaja, bila aku nak baca benda B, kau akan letih baca benda A, B. Jadi siapa nak baca saja. Baca saja buku-buku. Larat nak faham, baca. Sampai itu kau letih. Baik. Daripada situ kita akan tahu suatu karya ini berulang-ulang, klise atau tidak klise. Suatu karya yang membawa mesej yang baru atau mesej yang sama. Kita duduk belajar hari-hari. Macam saya tak faham, antara benda yang saya tak faham, kita belajar dekat, saya tentu terang je lah. Kita pergi masjid,
pengajian yang sama. Muniatul Musolli. Saya tak pasti Perlis macam mana, saya bukan orang Perlis lah. Tapi selalunya di tempat-tempat agama belajar kitab yang sama juga. Kata kalau gerakan Islam sikit, Fathiyakan. Ulang bertahun-tahun. Saya tak ingat berpuluh-puluh tahun lah, tapi berbelah-belah tahun mungkin, tapi tak ada apa-apa juga. Dan kita menerima, macam saya cakap tadi, kita menerima kebodohan tadi. Kita menganggap kebodohan adalah satu benda yang biasa. Jadi masalah. Jadi bila anak-anak muda, dia kalau bila nak protes, untuk beginner baguslah, tapi lama kelamaan kita kena meningkatkan tahap kita. Kita tidak boleh berpada dengan benda yang sama juga. Kita mesti up level kita. Macam ketika kita kecil, kita makan Nestem sahaja, kita tak terus minum Milo, betul? Tapi pada waktu sekarang, bolehkah kita minum Nestem, makan Nestem lagi? Tak ada. Kita minum isap teh. Pada waktu kecil ya. Pada waktu sekarang, kalau awak buat benda itu, awak akan dengan incest. Awak buat satu semua haram. Tidak boleh gunakan, haram. Saya bukan seorang yang liberal, minta maaf, saya berbetulkan. Tapi jadi benda itu salah. Jadi kita memerlukan evolusi tadi. Maksudnya pada satu tahap kita dah perlukan evolusi perbelanjaan tadi. Baik. Untuk beginner kita nak maki-maki pun tak apa. Tapi sampai satu masa kita dah kena evolve. Baik. Jangan cakap saya tidak tahu karya-karya sastra yang direct yang bagus. Macam antara lain macam Kasim Ahmad, macam Wiji Tukul, antara sastra ataupun sajak-sajak direct yang bagus. Dan mereka bijak dan mereka sarjana. Wiji Tukul saya tidak pasti, tapi Kasim Ahmad adalah seorang sarjana. Dia bukan setakat buat sastra, dia buat bahkan mengkritik tentang agama lah. Baik. Ataupun Pramodi saya minta maaf sini. Sebenarnya bukan Pramodi Anantato, tapi Rendra. Tetapi di Malaysia, sajak-sajak yang berbunga, bahasa pun tak mampu mengkritik keadaan hari ini. Bahkan sajak-sajak daerah pun hanya berminat nak maki-maki saja. Baik, saya dah macam-macam sangat. Saya baca sajak dia, saya komen. Kemudian kalau ada tanya. Kalau tak ada, kita bagi dia baca puisi. Siapa nak baca puisi dapat punya CD lah. Saya baca dia punya ni lah. Baik. Ini sajak daripada buku Trisula Kata lah. Kalau tengok fair ada lah. Sudah salin lah. Saya dah salin dah. Baik, sajak tu, kontang tak berisi setelah berpuluh membesar tumbuh, tetapi ia kontang tak berisi. Campaklah benihmu, biar getir dalam sabar, biar sebutir tetap menjalar. Tetap ia kontang tak berisi. Campaklah benihmu, biar getir dalam sabar, biar sebutir tetap menjalar. Semai ia di sanubariku. Kerana ku tahu kau tidak meminta untuk meminta. Setelah benihmu kau campak, akulah pilihanmu. Baik, jadi sajak benihmu, saya terus masuk ke bedah puisi ya. Sajak benihmu ini syarat dengan unsur bumi dan alam. Yang jika mahu dijangkau latar Arafat yang membesar di tengah-tengah bendang. Ternyata produk UiTM Shah Alam ini tak melupakan dirinya. Dia tidak menjadi kacang lupakan kulit, sebaliknya menjadi seperti padi yang mana memerlukan sabar dalam getir untuk tumbuh, membesar dan menjalar. Sajak ini mengait antara unsur bumi, alam dan Tuhan. Jadi kalau membaca dalam Trisula Kata dari daerah M yang diberikan kata pengantar oleh Faisal Tehrani, karya sebiji padi menjadi pemula untuk naskah antologi Arafat Hambali ini. Sebiji padi di bawah langit sunyi, akarnya berpaut di tanah erat. Sebongkah budi di lembah sepi, tak berkarat, berkilau sinar ke akhirat. Nampak atau tidak percubaan Arafat untuk mengaitkan unsur alam, bumi dan Tuhan atau akhirat. Ternyata faham resmi padi masih mengakar erat dalam pembuluh darah beliau. Okey, seterusnya sajak Tiang Suci lebih romantik dan puitis walaupun masih memasukkan elemen-elemen alam. Mencarilah di dingin pagi maupun di rembang terik mentari, dalam pejam celik kembali, ketika bersimpus sujud sekali, kebenaran itu adalah aku,
Kebenaran itu adalah aku. Terucap saat ia diperlu, memuncak rasa merobek sengsara. Kebenaran itu adalah aku. Kebenaran itu adalah aku. Tiang suliba gantungan suci, memerah darah, memerah indah. Antara sang algojo dan kuntuman bunga, cinta berarti menanggung derita dan kesengsaraan. Cinta berarti menanggung derita dan kesengsaraan demi orang lain. Saya tak faham puisi ini, melainkan pada bait terakhir yang membawakan pendefinisian falsafah cinta, membezakan cinta sebenar dengan cinta plastik, iaitu nafsu. Bagi saya, cinta plastik adalah nafsu, nafsu cinta plastik. Bagi Arafat mengatakan cinta berarti menanggung derita dan kesengsaraan demi orang lain. Baik. Tetapi apa benda pun, segala benda berdasarkan, kalau ikut pandangan Marxis, berdasarkan sejauh mana material-material yang kau kumpul. Kalau ikut saya, antara A dengan B dengan C, D, E, jika masing-masing perbezaan tahap pembacaan yang tinggi menyebabkan untuk satu benda pengalamannya pembacaan dia lain. Maksudnya, jika seseorang itu membaca lebih, kawannya kurang baca lebih, maka pemahaman mereka berdua terhadap satu benda akan jadi lain. Tetapi kalau dua-dua sama-sama naif, bodoh dan sebagainya, tidak akan ada apa-apa. Tetapi dengan seseorang yang lain, jika dia pembacaan dia lebih, maka dia akan mendapat yang lebih. Jadi puisi tadi, apa dia? Aku adalah kebenaran. Apa dia aku adalah kebenaran? Kita tidak tahu. Tapi sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ini adalah ana al-haq. Ana al-haq adalah perkataan yang diucapkan, yang dikagumi oleh seorang sufi di rantau kita, nama dia Syekh Siti Jenar. Perkataan ini diungkapkan oleh di Baghdad lama dulu oleh ahli sufi yang bernama Mansur Al-Halash, yang mati di tiang suliba gantungan suci. Tetapi puisi tadi akan jadi tawar kalau kita tak faham apa dia. Apa dia? Aku. Apa dia tadi itu? Kebenaran itu adalah aku. Apa dia itu? Kebenaran itu adalah aku. Kita tak faham. Digantung di tiang suliba. Tiang suliba gantungan suci. Kita tak akan faham. Tapi kalau pembaca, macam saya cakap, kalau kita membaca tentang cerita sejarah Islam yang sangat tragis, jangan ingat sejarah Islam 1400 tahun sangat harmoni, penuh darah-darah rakyat telah tumpah. Tetapi antara lain yang kita boleh mengatakan, kalau kita luas pembacaan, kita akan rupanya sang penyair tengah mengatakan, tengah menceritakan tentang cinta seorang sufi yang syahid. Baik, kemudian persoalan individualistik disentuh ringkas Arafat dalam sajak Khabar Dunia, tentang kemelut manusia moden yang rakus dan gelojohnya cuma untuk kehidupan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Telah lama ku khabarkan, demikianlah kisahnya dunia. Manusia melata tanpa budi, tanpa hati, hanya cuma untuk sendiri-sendiri. Sekurang-kurangnya, baik, sekurang-kurangnya separuh jiwaku telah terbebas, telah jujur berkata. Arafat okey. Ini maksudnya dalam puisi ini menyentuh tentang persoalan individualistik manusia moden pada hari ini yang lebih memikirkan tentang kehidupan sendiri. Baik, Arafat seterusnya kemudian dalam desah-resahnya berkisah tentang pelarian sekumpulan manusia. Adakah boleh dikatakan exodus atau hijrah? Dalam lelap dengan anjingmu. Tapi untuk sesiapa yang biasa dengan naratif atau cerita dari Quran, kita sudah sepatutnya sudah meneka apakah yang tersurat dari tajuk puisi ini. Tajuk puisi saya ulang. Tapi saya tak katanya lah, masing-masing boleh teka sendirilah. Tajuk puisi dia, kalau sesiapa yang sudah biasa dengan naratif atau penceritaan Quran, maka dia akan faham. Lelap dengan anjingmu. Untuk sesiapa yang biasa dengan naratif Quran, dia akan faham apa yang dia nak maksudkan. Tapi untuk siapa yang belum faham, kita masuk Tetapi mari kita lihat bagaimana Arafat mengusung kisah manusia-manusia yang melarikan diri ini. Lelap dengan anjingmu, bersama teguh kalbu, bercumbu kasih di dalam gelap gua itu.
alangkah sederap jiwa tidak diyakin hidup selama. Atas izin yang berkuasa, lelaplah bersama anjingnya. Kota zalim penuh pepura, tiada ingin menyembah yang esa. Antara dingin malam juga gua kelam. Lelap bersama anjingmu sehingga disapa pemilik alam. Baik, saya cuba nak tanya Las. Ini cerita tentang apa? Okey. Kau tahu kan? Jawapan sama. Saya takkan tanya dah lah kalau jawapan sama lah. Kalau dia jawab tak betul, saya akan tanya lah. Tapi betul lah, ashabul kahfi lah. Sebab tajuk ada kan, lelap dengan anjingmu. Tetapi cara penceritaan dia pun menarik. Baik, apa huraian saya? Jadi pada bait terakhir terzahir bahawa kota negeri yang zalim, yang sudah tak dapat lagi diselamatkan lagi, sudah tidak ada maknanya lagi untuk hidup bersama. Mungkin bila tiba ketikanya adalah masa untuk menyelamatkan iman dan diri sendiri, keluar dari kemaruk jahiliah, kezaliman dan kebodohan. Saya berhenti kat situ. Baik, sekian. Kalau ada soalan boleh, kalau tak ada saya bagi Arafat baca puisi lah. Dengan duduk baca diri. Tengah cari. Puisi pendek-pendek. Kena berdiri lah. Ada. Fokus sikit abang tu nak dengar. Cakap je. Puisi ni bertajuk Korban. Puisi bertajuk Korban dari buku Trisula Kata dari daerah M. Okey. Korbankan kesombongan, kelah leher ujub, biar darah kudus meruap ke lapisan langit tujuh. Okey, terima kasih. Tu bagi sedih. Dia sedih supaya sedih. Okey, terima kasih. Ambil CD. Aku bagi beli kat bank sebab buku bank. Kurang. Lagi ada lagi berapa CD lagi? Pala perempuan pula. Tengok. Tu puisi ni puisi pendek. Puisi pendek. Ni abang gagak. Beli je. Masalah. Ni pakcik. Okey, balik okey perempuan pula. Pakcik. Okey. Pendek. Itu semua Ikut. Panjang boleh. Semangat petang. Okey, tajuk dia panah. Pernahkah kau melihat panahan busur? Ia berlayang membujur, membelok pada susur, mengena ulat jalur. Mayat-mayat kaku terbujur. Ada. Okey, bagi BCD. Bagi BCD ya. Okey. Apa? Tu satu permintaan. Sampai busi pendek-pendek dah. Baca je bila. Okey, puisi bertajuk Rupa-rupanya. Rupa-rupanya indah kabar dari rupa, molek kata dari tingkah, cantik bahasa dari suara. Makanya luluh punah segala pekerti, hancur musnah semua budi. Seeloknya binalah sebuah madrasah yang mendidik murid nan cerdas, membesar sebagai manusia berjasa, aman sentosa dunia menjadi. Ni, nampak? Kau baca puisi. Tanya puisi. Tanya. Ya, puisi satu dulu. Tak, satu puisi tak? Permintaan. Puisi pendek tak? Ya, boleh. Tak? Sebab tepuk tangan. Tepuk lah. Duduk, diri. Diri lah, apa diri. Tapi diri lah. Tak apa, diri tak apa. Tak, pilih pendek-pendek. Nah ni. Pegang ni. Ni kami masuk dalam YouTube ni. Dia jadi artis. Macam mana ni pula? Tak gimbal lari balik. Tak lari lah. Oh, diri. Tengok aku. Tak macam pendek. Macam pendek-pendek. Muak pergi balik lah. Nak balik. Tu balik. Yang pendek-pendek lagi. Tak sorok demam. Ini pendek. Okey. Dia datang tu ya. Kat sini ya. Diri. Mana tengok. Aku duduk sini lain tu. Ni begini nampak. Okey, ni puisi masih hidup. Masih harap.
239 dalam 370. Masih hidup. Habis. Terima kasih. Dah pendek. Main sikit aku, main sikit. Sebab sini dah habis aku buat 3 ya. Abang ni tanya berapa minggu sekali? Seminggu dia ada. Cek. Terima kasih. 2 minggu sekali. Nah. Ini tukang kacau ya. Ini tujuan ni. Ni pergi sini. Dah dia special sebab sini aku buat 3 ya, aku bagi buku dah. Silap. Ya. Dulu tak nak jumpa. Saya kat UiTM Shalam. Sekarang saya balik sini 25. Saya degree. Saya degree fine art. Sini sebab saya part time kan, sebab saya nulis pun bukan untuk buat duit pun. You ada ni tak macam Apa dia? you ada Twitter Oh, atau Facebook? Twitter Arafat Hambali. Arafat Hambali. Facebook pun Arafat Hambali juga. Memang selalu buat Budak-budak ni dia orang selalu buat petang-petang, kadang-kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali kan. Saya datang tengok lah, kadang-kadang saya turun pergi memeriksakan keadaan macam tu kan. Yang member ni dia penulis dari KL. Dia buat tour jalan-jalan sebab dia ni semua ni apa yang cakap apa, dia sebagai buku-buku indie kan. Dia bukan mainstream kan. Sebab dia pakai aliran perspektif. maksud dia ke saya aliran masuk aliran Dia lebih perspektif apa dalam okey sebab bukan sebab tadi kau sebut dia daripada teologi ke. saya bergantung pada saya punya situasi lah mood kan. Saya tak memfokuskan sesuatu yang saya rasa tak ada, tapi saya nak mengada-adakan kan. Kadang-kadang kebanyakan penulis dia lebih kepada benda yang dia tak dapat alami tapi dia nak alami. Kadang-kadang dia tak jujur sebab macam saya lebih berpegang pada prinsip Pak Samad masing-masing kan. Kita sebagai seorang seniman yang jujur, kita harus menulis hal-hal yang jujur kan. Sebab kita nak benda itu mewakili diri kita sebenarnya tau. Oh, you dah gimana? Asal penulis proceed master sekarang habis degree di US, balik proceed master di UN. Kata di Singapura, lepas tu balik ke sini. Baru tengok-tengok gini, ada juga dia penulis macam ni. Dia sebenarnya tak penulis dia slow sebenarnya. Dia kalau tengok itu keluar dari penulis kan, benda ni dah jadi satu klise dah sebenarnya tau. Cuma kita kat sini ni yalah, orang nak sentuh buku pun takut. Kita pergi free lagi pun tak nak layan kan. Tak apa. Kalau nak sebeli memang tak lah kan. Kalau ni kita nak macam mana? Bang, cuma tak datang dekat dia. Buat art okey lah. Dia tak tanya soalan. Tanya soalan. Ini dia enggak? Ben. Buku kalau nak beli ada 4 je aku bawa. Sebab dah habis dah buku tu yang Trisula kata kan. Lupa kau dia nak jual. Jadi tak nak jual dia bagi free. Yang aku bagi free CD tu. Ini daripada 3 penulis sebenarnya. Saya yang tulis sendiri ada saya bawa tu. Saya sebenarnya untuk saya sekarang saya dah keluar 5 buku tapi lebih pada antologi bersama lah kan. Sebab bagi saya belum bersedia untuk nak terbitkan solo lagi kan. Perlukan masa yang agak sesuai. Tak bola ni. Itu yang dia yang Fatihah tu nak buat Kat Singapura ada juga lah. Saya tak sebelah sini. Oh, History. history. Oh, history history yang dalam macam mau tu daripada bentuk macam mana history tu. Oh, Islamic history. Oh, menarik lah sebab saya pun kadang-kadang tu saya taklah terlalu bijak sangat dalam history ni kan. Cuma kadang-kadang saya minat lah history ni kan. Buku ada tak bawa.
Masa lagi desi lah. Belum. Sebab saya balik pun sebab ada hal peribadi kat sini kan. Jadi belum nak. Ni dia ada boleh kasih saya CV untuk IB. Ada. Sekejap Ni dah keluar. Tak salah. Jadi dia tak rekod je tu. Okey. Station Ha? Di atas Kau kan. Kes-kes peribadi.